Jadi bagi memberkati majlis kita pada malam ni, mari sama-sama kita mulakan dengan surah Al-Kahfi ayat 1 sampai 10. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi anzala ala 'abdihil kitaba wa lam yaj'al lahu 'iwaja قيما لينذر بأسا شديدا من لدنه ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا حسنا ماكثين فيه أبدا وينذر الذين قالوا اتخذ الله ولدا ما لهم به من علم ولا لآبائهم كبرت كلمة تخرج من أفواههم إن يقولون إلا كذبا فلعلك باخع نفسك على آثارهم إن لم يؤمنوا بهذا الحديث أسفا إنا جعلنا ما على الأرض زينة لها لنبلوهم أيهم أحسن عملا وإنا لجاعلون ما عليها صعيدا جرزا أم حسبت أن أصحاب الكهف والرقيم كانوا من آياتنا عجبا إذ أوى الفتية إلى الكهف فقالوا ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. صدق الله العظيم. Baik, tuan-tuan dan puan muslimin rahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala, kita sambung balik pengajian kita dalam bab berkaitan dengan Safinatul Najah, kitab kita Misbahud Duja, syarah kepada Safinatul Najah. Kita masuk dalam bab berikutnya. Itu kita dah bincang dah berkaitan dengan taharah, bagaimana membersihkan najis, bagaimana gunakan batu dan sebagainya. Pada malam ni kita masuk dalam muka surat 79, adab ketika membuang air kecil atau kencing dan air besar. Baik. Kata pengarang rahimahullah ta'ala, antara adab-adab yang perlu dijaga ketika membuang air kecil dan air besar adalah, yang pertama, tidak menghadap kiblat dan tidak membelakanginya apabila berada di tempat yang terbuka seperti padang atau dalam semut. Haram juga menghadap kiblat atau membelakanginya. Pertama, ada dinding tetapi jarak antara dinding itu lebih daripada 3 hasta. Dekat dinding tetapi dinding itu rendah dan tidak sampai 2/3 hasta. Baik. Antara adab pertama apabila kita masuk di dalam tandas adalah masuk dengan kaki kiri lah. Bila kita masuk dalam tandas, masuk kaki kiri. Tu kira semua benda yang tempat yang tak elok, kita mulakan dengan tangan kiri. Atau tempat tak elok kita nak jalan masuk dengan kaki kiri. Bila kita nak buang air kecil atau buang air besar, yang pertama, hukum dia haram kita menghadap ke arah kiblat apabila kita berada di satu tanah lapang atau padang pasir ke yang jenis open, dia tak ada apa-apa, maka kita dilarang menghadap ke arah kiblat ketika itu. Tapi kalau dalam tandas rumah kita atau tandas mana-mana yang ada dinding, yang ada penutup, yang ada kita kata penghadang dan penghalang macam biasa tanda-tanda ni, maka tidak haram kita menghadap ke arah kiblat, kerana
ada penghadang dan penghalang yang berada di hadapan dia. Tapi tandas kita tu, dia kena syarat juga, jangan terlalu besar sangat tandas tu. Contoh, tandas tu, andai kata tandas kita tu lebih daripada 3 hasta. Ni tempat kita duduk, daripada tempat kita duduk tu 3 hasta. Ni jengkai, ni hasta, ni depa. Depa panjang sangat. Ni hasta, ni jengkai. Jadi jangan 3 hasta. Maksud dia, daripada tempat kita duduk tu sampai pintu yang kita nak buka tu, dia jangan lebih daripada ni. 1, 2, 3. Kalau tandas tu dia lebih, dia panjang, macam tandas lelaki yang belah kanan ni okey, belah kiri ni dia panjang sangat. Dan tandas kita tu memang menghadap kiblat pun. Tandas kita kan dua-dua menghadap ke arah sini dah. Jadi kita nak buat apa? Adakah kita nak panggil orang main pecah? Atau kita jangan berak kat tandas surau? Atau nak buat apa? Jalan penyelesaian dia, kita herokkanlah sikit badan kita tu. Jangan straight sangat. Kita ke tepi atas sikit, sekadar kemampuan lah. Jangan tepi sampai kencing berata-rata pula. Jadi macam kucing pula kecil rata tu. Boleh herokkan sikit. Jadi rumah kita ni pun kita tak tahu lah macam keadaan dia. Ada yang menghadap kiblat, ada yang membelakangi kiblat. Kalau kita tu membelakangi atau tepi ke mana dengan kiblat, okey lah, tu kira rezeki kita lah. Dia cantik dah. Walaupun dia duduk di tempat yang tertutup, tapi tandas rumah kita dia tak sampai 3 hasta. Sebab kecil je. Tandas surau ni lebih kurang lah. Tandas perempuan pun sama juga. Kalau terlalu panjang, biasa rumah orang kaya-kaya, rumah orang kaya-kaya tandas dia besar lah. Boleh lena. Kadang tandas dia besar surau. Tandas tak tahu nak buat apa, futsal ke apa nak main dalam tandas. Jadi kalau besar sangat, dia kira dinding tu tak berguna dah. Sebab dia terlalu besar dan terlalu luas. Walaupun ada penghadang, dia tetap burn juga dia punya penghadang tu. Dia jadi macam tempat umum, maka jangan juga kita menghadap ke arah kiblat. Ke depan lah. Kalau dinding kita yang di kiri kanan tu dekat dinding, tetapi dinding itu rendah dan tidak sampai 2/3 hasta. Ada penghadang tepi kita, tapi penghadang tu cik je. Macam penjara reman. Betul ke? Dah tahu lah. Ada setengah penjara, sekolah, bukan sekolah, saya pergi mana penjara baru ni, ada staf penjara tu cerita. Penjara kita ke, penjara budak-budak kat Paya Terbong ke, saya tak pastilah. Tapi tandas dia tu pun dia tak ada penutup, tak ada selak, tak ada apa. Kira itulah tandas yang saya tahu tak buat penutup, malu ke orang, dia kata tak boleh. Mereka ni cerdik pada orang. Selak tu pun dia boleh jadikan senjata. Dia boleh buka rongkai macam benda apa dia pegang kat tangan, kikir sini kikir sana, dia rodok perut orang lah apa. Dia banyak akal dia banyak. Jadi penjara tu dia kosong macam tu je. Kalau dalam situasi macam tu kita open, maka kita herokkan kiri atau kanan badan kita, jangan terlalu open. Ustaz kata kalau masuk tandas kaki kiri. Kami pergi camping dekat Teluk Bayu. Kawasan tu kawasan open tepi pantai. Adalah kawasan tu kami nak pergi tandas. Macam mana kami nak pergi tandas kaki kiri? Situ bukan ada tempat masuk tempat keluar, dia open gitu je. Maka kata ulama, kita jalan. Jadikan kaki terakhir kita adalah kaki kiri dan kita duduk. Macam tu, jalan. Kiri dan di kanan. Kiri kan dia. Lepas tu tulis depan dia, macam kita masuk lah. Masuk. Okey, di situ lokasi. Duduk, kencing ke banyak besar ke, di situ tu lah. Maknanya jadikan kaki kita tu, kaki terakhir kita sebelum masuk adalah kaki kiri. Supaya kita dapat pahala sunnah walaupun kita berada di dalam tandas. Sebab tu jangan kita kata orang mati dalam tandas ni su'ul khatimah. Dia ni mati dalam tandas, mesti Tuhan marah kat dia. Tak lah tuan-tuan. Sebab apa?
Sebab dia pergi tandas, dia nak bangun tahajud qiyamul lail 3:30 pagi. Dia niat nak ambil sembahyang, tergelincir, kepala kena kat pipe, berdarah, bleeding, darah banyak, meninggal sebabkan darah. Bagus tak? Bagus. Bukan sebab dia pergi tandas, bukan sebab mati dalam tandas. Sebab apa? Sebab dia niat dia untuk sembahyang tahajud. Dan juga bila dia masuk tandas, dia mengamalkan sunnah Nabi SAW, cara yang Nabi ajar. Bila dia masuk dalam tandas, maka tandas tu memberi faedah ataupun dapat pahala pada dia. Berbeza daripada orang main masjid. Baguslah, balik masjid meninggal, accident. Oh, kita kata baguslah meninggal balik masjid ni orang soleh. Isteri dia pun main abang menangis kat dia. Rupanya apa? Selipar orang lain. Ni bukan suami isteri selipar suami aku. Suami dia balas selipar orang. Sebab suami selipar dia hilang, dia balas selipar orang. Maksudnya dia balik dengan mencuri. Contohlah. Jadi kita jangan buat keputusan orang mati teruk tu dia jahat. Kerana ada sahabat Nabi SAW yang mati, badan berlubang-lubang, mati syahid. Siapa dia? Anas bin Nadar radhiyallahu anhu. Badan dia ada berapa liang? 80 liang luka, termasuk dengan tombak, pedang, panah. Muka ni total loss. Sampai orang tak boleh detect, siapa dia ni ya? Ni siapa? Semua orang macam duk cam-cam tak dapat. Kecuali adik perempuan dia, Rubaiyah binti Nadar. Dia kata, ini abang aku. Macam mana hantar ni abang? Aku tengok jari dia, aku kena dah tak lalat ke apa ke. Dia kata, ni abang aku ni, dia meninggal, mati syahid. Adik dia lah kenal dia. Boleh tak kita kata Sayyidina Anas bin Nadar tu dia mati dalam keadaan su'ul khatimah kerana jasad dia teruk? Tak. Orang yang mati aksiden, tergilis dan terputus badan, kita kata ni mesti Tuhan marah kat dia. Taklah tuan-tuan. Tak mesti dia mati teruk tu Allah marah kat dia. Dia mati dengan kalimah la ilaha illallah, dengan niat yang baik, nak cari rezeki, tepi tempat kerja, aksiden dan sebagainya. Itu semua kita kena tengok banyak faktor dan suasana. Jadi siapa pun meninggal, kita anggap dia mati dalam keadaan yang baik. Jangan cepat buat keputusan. Sayyidina Anas bin Nadar, dia meninggal ketika perang Uhud. Masa perang Badar dia tak pergi perang. Masa Uhud baru dia pergi perang. Tapi dia macam ada isu sikit, dia tak sempat nak pergi perang Uhud. Perang Badar tu dia rasa kalah sangat. Dia kata, kali ni Nabi pilih aku pergi perang Uhud ni, aku macam nak balas dendam lah. Balas dendam sebab aku tak pergi hari tu. Aku macam nak gandakan power dan kuasa aku dan semangat aku untuk berjuang jihad fisabilillah. Masa first half tu okey lah, orang semua nak menang dah. Mai masuk second half, bila rumah geng-geng sharpshooter pemanah ni dia turun, jadi kelang kabut tu, Khalid Al-Walid semua kuasai medan Uhud tu. Lepas tu depa pula serang daripada atas, jadi kucar kacir, jadi haru biru tang tu semua pakat lari. Orang semua lari lah. Tersebar pula berita oleh orang-orang jahat ataupun kafir Quraisy ketika tu, depa kata Rasulullah dah meninggal. Lagi patah semangat, Nabi pun dah tak ada, tunggu apa kita belah lah, buat sakit mati free saja aku tu kan. Jadi macam benda tu jadi haru biru tentu. Tapi Sayyidina Anas bin Nadar, orang semua ke belakang, dia pegang, hampa nak pergi mana ni, hampa nak pergi mana ni. Oi, lari, jom, aku bau syurga kat Uhud. Dia kata, aku bau syurga dekat Uhud. Dan dia meninggal. Kata ulama, kata para sahabat, Sa'ad bin Abi Waqqas kata, kami yakin ayat minal mu'minina rijalun sadaqu ma 'ahadullah alaihi, ada di kalangan lelaki-lelaki Islam yang mereka ini menunaikan janji mereka kepada Tuhan mereka. Itu Sa'ad bin Abi Waqqas kata, kami yakin ayat ni turun kepada Sayyidina Anas bin Nadar. Dan Sayyidina Anas bin Nadar ni hebatnya dia kalau kita boleh bau syurga daripada satu tempoh, dia hebat. Contohnya 100 tahun nak masuk, dia boleh bau dah. 200 tahun nak masuk, dia boleh bau. 500 tahun nak masuk, dia boleh bau. Maksudnya dia hebat. Tapi Sayyidina Anas bin Nadar, bukan dia main tahun, dia main alam. Maknanya benda tu di alam barzakh.
syurga ni di alam akhirat, tapi dia boleh bau di alam nyata. Allah bagi karamah pada dia, dia boleh bau syurga. Dia kata, apa nak pergi mana, jom kita meninggal. Oh, bukan masa, tapi merentasi zaman dan waktu dan keadaan. Itu hebatnya Sayyidina Anas bin Nadar. Maka orang meninggal dalam tandas ke, meninggal mati tergiris, terguling, putih badan, teruk macam tu, kita jangan kata dia ni memang Tuhan marah kat dia, separuh kepala dia masuk dalam sepoket RZ, teruk tu dalam tayar lori. Tak. Itu bukan tanda orang tu adalah orang jahat. Orang tu mati dia dengan Allah SWT. Okey, balik kita pada tanda. Maka dinding kita ada. Kalau dinding tu kita tak jauh, tandas kita tu dekat je, tapi dinding kita pendek, 2,5 hasta, tak sampai pun 3, maka dinding tu tak valid. Dia tetap macam kita duduk di tempat open juga, kerana dinding tu pendek sangat. Dinding tu macam kita duduk di keliling dinding tu macam bata, 3-4 bata susun gitu. Dia tak jadi tandas gitu. Maka di situ kita tetap juga tak boleh menghadap ke arah kiblat. Kita herotkan badan sikit. Hampa pergi sekolah, hampa tengoklah. Di sekolah hampa kena tengok. Tempat kerja kita bersama juga lah. Kita tengok tandas itu menghadap ke mana. Kalau kecil, dia tak apa. Kalau dia ruang tu cukup. Kalau terlalu panjang, besar dan terlalu luas, maka kita alihkan sedikit badan kita. Jika semua syarat ini dipenuhi, atau dia berada dalam tempat yang memang disediakan untuk buang air seperti tandas, tidaklah haram menghadap kiblat atau membelakanginya. Walau bagaimanapun disunatkan tidak menghadap dan membelakangi kiblat apabila membuang air di dalam bangunan. Jadi walaupun ruang tu ada kecil, tapi lebih baik dan bagus kita elakkan juga jangan menghadap ke arah kiblat. Ludah sama juga. Ludah jangan menghadap ke arah kiblat, ke kiri kita. Jangan ke kanan, jangan ke hadapan, ke kiri di dalam semayang. Di luar semayang kan di bila pun kawan lokasi kiri. Naik motor nak ludah, tengok dah dulu, melekat atas kepala, food panda pula. Dia telajang kita. Aku nak hantar makanan, hantar ayat liok mai kat aku apa. Jadi tengok keadaan nak ludah. Dalam semayang, ludah di bawah kaki belah kiri. Ustaz, ada kapet? Ada kapet, tak boleh lah ludah. Lepas tu nak buat apa? Macam kita semayang kat pantai, tepi kita kosong, kita duduk kiri sekali, ada ayat liok, boleh ludah belah kiri di pantai, kawasan open, tak kena siapa, tak ada najis dan qazarah dan kotor apa, boleh. Kalau kita tengah semayang dah, kadang kita ambil wudu, kita main semayang lambat. Tok Imam duduk semayang dah, kita ambil semayang kelang kabut tu, ambil semayang dah. Lepas tu ayat wudu duduk lagi kadang-kadang balance tang ni. Kita pun masuk, waladhdallin, masuk dalam mulut satu. Macam mana nak buat? Boleh tak telan? Setitik je Tuhan kira bukan nak kenyang. Macam tu. Tak, dia bukan masalah kenyang tak kenyang. Jadi bila dia campur dengan air liang, kita kena ludah dia. Sekarang nak ludah macam mana? Kalau ada tisu, contoh kan, boleh nak ambil, lipat, bola poket balik. Pastikan poket sendiri, jangan bawa poket orang. Boleh tengok bawa poket orang, memang ada siku kepala kita, bahaya lihat orang buat aku. Ataupun rida, kita pakai rida kan, di hujung sekali tu boleh ambil, kepak dia tu buka bawah balik kan. Betul kan? Kes semayang, gaya kes semayang. Datang beli kes semayang padang besar, RM45 2 dia malam. Ataupun telekong hang mai Siti Khadijah 250 atas jahit, harga lama, harga ayam bundek, dia bundek dah harga. Jadi dia tak mau seh ayat liak dia pergi kawan sebelah. Dia tengok dia ni pun macam beli pasal malam kan, RM12 Pak Upak ni online ya.
sale Shopee masa raya kot. Dia ambil, dia buat ayat liar tu. Jangan buat kat orang, dosa buat ayat kat orang. Paling tak ada buat macam mana? Kau pandai buat kat hujung ni ke apa, jangan telan dia. Jangan telan. Dalam syarah kepada kitab Tanbih, Imam Nawawi menyatakan bahawa ta'lil, yakni sebab yang sahih, ialah apa yang dijelaskan oleh Qadi Husain Al-Baghawi Ar-Ruyani dan lain-lain, iaitu arah kiblat satu yang agung. Oleh itu wajib menjaga keagungan arah kiblat di tempat yang terbuka. Jadi kita pun hati-hatilah, janganlah lunjuk kaki ke arah kiblat. Kalau boleh kita elakkan. Saja-sajalah kita letih kan, yang menghadap kaki ke arah kiblat. Tambah-tambah ustaz mengajar kan, kalau tolak meja memang betul kena kepala ustaz dekat tu. Saya orang mengajar kan, lepas tu dia suar kaki, dia jadi macam serabut kepala. Jadi macam cakap pun tak lepas. Dia tunggu masa, macam mana aku nak cakap pada ni. Ada hari cakap kau, terpaksa cakap. Sebab dia tengok dia, ialah tentu kadang-kadang kita duduk bawah, kaki kita lengur, krem dan sebagainya. Itu biasalah. Tapi janganlah menghadap ke arah orang yang mengajar tu, kaki yang ke kiri atau ke kanan. Melainkan hang tarik mengkarung, hang tarik bewok komodo, tiba-tiba kan kaki terkrem tu terajang kawan depan, kita pun tahu keadaan dia. Bila hang tarik mengkarung tu, dia tahu. Tapi saja-saja lunjuk turun balik, lunjuk turun balik. Jadi kadang-kadang saya cakap juga lah, Untisan betul cakap, itu benda-benda yang ganggu majlis lah. Satu lagi, edar makanan masa kuliah. Biasanya tempat yang jarang buat ceramah, dia buat apa tu, tempat jarang buat ceramah kan, dia bawa makan tu, dia bawa macam ni, tengah orang ceramah dia pergi makan orang. Hang bagi makan, dia belah awal lah. Orang tunggu yang tu, dah bagi awal, dia wabillahi taufiq lah. Makanan ni dia tarikkan lah. Kalau ada tu orang tunggu makanan tu, dah bagi awal, dia dapat awal, dia pun wabillahi taufiq, dia belah. Bila dia belah, isyak pun tak semayang. Kadang dapat dah, dia duduk saat 10 minit, dia pergi 3-4 orang, dia pergi tabur pula. Kat tempat kita ni banyak tempat saya tengok, dia buat 3 orang, dia buat macam tu, kepala macam tu sikit, dia buat signal, 3-4 orang pergi tu, tak main lah, dia tabur nasi kat luar, sembang apa semua sampai isyak tu. Jadi jangan edar makanan, dia hilang tumpuan. Kaedah fiqh menyebut al-masyghul la yushghal. Orang yang sibuk tak boleh disibukkan dengan satu lagi urusan yang lain. Orang duk fokus dengan ceramah, hanya dengan edar makanan. Orang duk fokus dengan ceramah, hang baru masuk, jangan bagi salam dalam majlis tu. Masuk, Assalamualaikum. Siap. Jadi semua orang jadi macam tengok dia. Ustaz pun tak tahu ajak tak mana tadi dah. Jadi masuk pelan-pelan macam tu, kita duduk, ada kawan kita sebelah, Haji, salam sikit. Haji, siap nak? Okey, baik. Kita dengar ceramah. Diam ya, slow ya. Dalam gelombang yang kecil dengan kawan-kawan kita, berhampiran kita, okey. Jangan kita jadikan tu sebagai satu, bagi kuat sangat sampai hilang tumpuan orang sebenarnya pada kuliah. Baik, jaga keagungan kiblat. Nombor 2, tidak dilakukan pada air yang tidak mengalir, yakni air tergenang atau tenang, seperti perigi, parit yang tidak mengalir, sama ada air banyak atau air sedikit. Yang nombor 2, kalau kita nak pergi tandas, biasanya benda ni dekat luar lah, pergi hutan ke, pergi jalan mana-mana ke, apa-apa, jangan kencing di air yang tidak mengalir. Ma'ur rakidi, rakid tu air yang bertakung, yang kencing. Parit yang air dia tak bergerak dah, jangan kencing dalam tu. Ada lopak air yang kecil kat hutan ke apa kan, contoh ada air sikit, kita pun kecil dalam tu, jangan. Kerana itu tempat binatang minum air. Binatang kadang-kadang kucing, dia nak minum air, dah tu dia balas tang tu, dia bukan ada koi kat rumah dia, dengan kuku ada, dia boleh tarik juga, dia ikut dia. Tapi kita buat naya ketika pergi kecil dalam tu,
Masin dia, sial kat dia. Dia minum ayak betul. Dia binatang lah hidup. Anjing ke, biar padan muka anjing, tak boleh. Anjing pun dia makhluk Allah juga. Tak boleh kencing pada kepala anjing pun, dia gigit lamu ayam. Wabillahi taufik jawab dia. Lagi kan kita pergi sungai. Kadang kita pergi sungai, air sungai tu dia mengalir, tapi ada satu macam muara kecil, air tu tersangkut, dia main sikit, dia tak jauh lah daripada tebing tu. Kat tepi tu ada anak-anak ikan kecil-kecil tentu. Itu air bertakung juga, jangan kencing tentu. Tentu kadang-kadang orang pun nanti, kadang kita makan nasi lemak kan, kita pergi kat tepi-tepi tu, kita basuh-basuh tangan gitu. Kalau boleh jangan kencing kat situ lah. Kalau binatang kencing Ustaz, binatang tak ada lah hukum hakam semua, dia tak ada akal semua. Binatang kencing tu baik-baik kat dia lah. Cuma kita jangan kencing macam binatang kat situ. Nanti binatang kata, nampak macam bukan aku, tapi macam lebih aku ke. Jadi kita dengan binatang tak ada beza. Yang kencing di situ sebab dua. Satu, orang boleh minum, orang boleh manfaatkan air yang sikit-sikit gitu. Yang kedua, yang tak utamanya adalah ihsan terhadap binatang. Jangan buat naya ke binatang dan sebagainya sampai dia tak boleh minum. Dia bagi contoh kat sini, perigi. Pergi kencing perigi mana ya? Ataupun kencing di kolah wuduk. Pergi masjid mana dekat kita ni, Masjid Sungai Tiram, dia pergi kencing dalam kolah. Memang arwah tu ya. Terus dia bertanam belakang masjid gitu ya. Atau parit yang tidak mengalir air, sama ada banyak atau sikit. Sikit ada binatang kecil-kecil daripada kucing. Binatang kecil lah, tupai ke, kadang-kadang dia main kan, dia binatang kecil tu dia main. Ini jangan buat dia. Tidak dilakukan di bawah pokok buah-buahan. Pokok durian jangan pergi kencing kat bawah tu, perdu tu. Pokok apple tak tahu lah sini, apa-apalah pokok buah ni, ciku ke, manggis ke, jangan kencing di bawah tu. Kalau kita kencing daripada kecil, kita kencing, contoh lah, dari kecil kita kerap, kita nak kencing, kita tak tuang air besar, tuang air kencing. Contoh pokok. Tapi pokok ni Allah buat, dia ada filter khas dia, dia tak akan serap kencing tu. Melainkan kata ulama, jadi buah tu walaupun terkena kencing ke sikit-sikit itu, dia tak jadi haram kita makan, dia tetap halal juga. Cuma bila kita pegang buah tu, kita makan apple tu, kita rasa pelik. Apple tu tak macam biasa. Mungkin dia tertumbuh terlalu banyak, filter dia pun tak ada nak filter dah. Akar kayu tu, dia terambil benda-benda tu, ciku rasa kecil. Bukanlah rasa kecil, dia rasa lain daripada biasa. Biasa ciku macam ni, ni rasa macam ciku munya. Macam aku kena penyakit pula. Buah tu jangan makan. Buah tu jangan makan, biar dia set. Istihalah. Dia satu binatang tu okey, kemudian dia makan benda tak elok, kita kena kurung dia. Kalau ayam, dia termakan benda-benda tak elok dah, apa-apa contoh kan, kurung dia dalam 3 ke seminggu tu, bagi dia makan makanan yang elok aja, dia akan okey balik badan dia. Macam tu kata ulama. Cuma kalau boleh, janganlah kencing di bawah pokok buah-buahan. Yang seterusnya tidak dilakukan di jalan raya. Ada orang kencing kat jalan raya? Ada tuan-tuan, saya bawa tuan-tuan ada. Orang mana kencing kat jalan raya? Yang saya tahu dua bangsa. Masa saya mengaji, orang Mesir dia suka kencing kat dinding kat jalan. Orang Mesir tu, orang tak mengaji lah. Kau Mesir, orang Mesir yang tak mengaji, Pak Arab tak mengaji punya, dia kencing kat dinding. Tuan-tuan tunggu di bus stop tu, bau hancing ke bau haring ke, dia gabung dua-dua sekali. Bau hancing dan haring, dia bau kencing. Kencing, haring, hancing, semua gabung sekali. Jadi kalau kita pergi di Mesir, kita jangan biasa sanak di dinding. Ni cerita bila tuan-tuan? 2001, 2002, 2003. Masa saya mengaji lah. Saya tak tahu lah sekarang ni. Okey lah, dah zaman ni pun dah ada kempen-kempen kebersihan. Masa zaman siapa dulu hak meninggal itu pun, dia ada apa nama dia? Hak meninggal yang Ikhwan tu. Bukan Sisi sekarang ni. Itulah Syekh tu. Dia ada lancarkan kempen kebersihan dan sebagainya. Lalu dia bertangkap, dia bagi dia mati dah.
Dan kedua, orang India, tak tahulah, lately saya rasa lebih kurang tu juga kot. Ada, dia suka kencing dinding pasal dekat dinding dia suka kencing. Tapi mereka ada kempen juga. Geng-geng mereka macam NGO mereka tu, mereka akan naik lori yang pang mayang tu, dia pari, siapa kencing tengah jalan, pari tu tengah kencing tu, lompat-lompat lari gitu. Mereka pun jadi macam ajak agak lah. Jadi masyarakat pun pakat-pakat balik belon kepala siapa kencing, mereka buat macam-macam kat dia tu. Mereka ada orang yang tak selesa sebab kencing dekat tandas awam tu, dia tak selesa sebab dia suka selesa macam eco-friendly. Dia macam berangi lah, dia rasa duduk dalam tandas tu rasa macam tak reti apa kencing kecil macam ni, kita macam hadkan ruang kencing aku nak kencing bebas mana aku nak sembang dengan member apa semua. Dia rasa hak asasi dia dicabuli, dia tak suka kencing di tandas. Ada kerajaan dia buat tandas pun orang macam tak layan juga. Jadi lately ni macam orang dah mula sikit-sikit lah, ada NGO apa semua. Jadi dalam Islam kita dilarang kencing tepi jalan tanpa sebarang sebab dia melibatkan aurat dan sebagainya. Ustaz, kami PRNR, kami bantai kencing kat orang tua sambil berdiri ya. Kami masuk dalam sikit, orang tak nampak kami kencing tu. Kalau emergency tak apalah tuan-tuan kan. Kadang-kadang kita pergi raya RNR macam sekarang ni kan, balik cuti satu tandas 7 orang 8 orang, macam kat Arafah, macam kat Muzdalifah, mabit di Muzdalifah, mampu kerah 10 orang kencing masuk balik sebab lama sangat tunggu orang. Makanya emergency sangat lah, okey lah, dimaafkan syarak kencing berdiri di situ. Takut saya tak tahan ustaz, kesian saya dan saya tak bagus, saya pergi bantai kencing tu, tak apalah, sekali-sekala. Maka jangan syok lah kencing berdiri. Kencing berdiri tu boleh, cuma dia tak bagus. Dari segi adab dia tak bagus, dan dari segi kesihatan lelaki pun dia tak apa bagus. Jadi melibatkan aurat dan sebagainya. Jadi tahu pergi pakai jubah balik rumah mak mentua, balik raya kan, pergi pakai baju raya, balik pakai kain dengan kurta boleh lah, pakai jubah pun boleh lah balik. Balik tak terkencing, RNR penuh, silap pada bawah aja awak dia. Sikit lagi nak buat bungkuk lah. Dan kalau seluar boleh buka tentu ya, kan? Terlalu tak tahan boleh lah. Bagusnya masuklah dalam tandas, kencing proper macam biasa, itu lebih bagus, kerana itu melibatkan aurat, melibatkan percik, pakaian dan sebagainya. Tidak dilakukan di lubang kerana mungkin ada jin atau binatang di situ. Mana-mana lubang yang ada dekat busut ke apa ke lubang ke, kita elakkan kencing di dalam lubang. Kerana lubang ni dia dua lah, kebiasaannya itu adalah tempat binatang, sama ada berbisa atau tidak berbisa. Kalau dia tak berbisa, itu kita buat naya pada binatang, pergi kencing, kesian kat dia, pergi kencing atas kepala dia. Family dia elok-elok nak makan dinner, Tata tengok apa ke ayam main habis mood apa semua. Mungkin suami isteri nak sambut dia punya anniversary, rabbit punya anniversary 2 orang, maka ayat kencing dan kepala tak boleh. Atau kalau binatang berbisa, takut kita tu habis jawab dia. Kena ular, kencing atas kepala ular, dia tak keluar saja, dia ngam memang habis lah. Tu saya abang, wabillahi taufiq wal hidayah, jawab dia. Tak ada apa dah, ambil balik saja. Ambil lamuai pun dia tak jual, loh guan lai pun dia tak jual, mana pun lamuai apa tak ada jual, tak hilang, memang hilang saja gitu ya, untuk saja pergi rumah hang gitu ya. Jangan kencing kerana ada unsur menzalimi binatang. Tidak dilakukan di tempat berteduh, kerana di situlah orang nak duduk, bus stop orang duduk, tempat orang apa parking motor masa hujan, berhenti dekat tepi highway kan dia tulis tempat parking motor, kita pergi kencing tang tu. Tu semua tak ada akhlak dan tak ada adab. Tak cakap ketika buang yang kecil dan air besar kecuali terlalu perlu sahaja. Kalau kita duduk dalam tandas, kita jangan cakap dengan orang. Jangan cakap dengan member sebelah.
Oi, macam mana dah lepas ni nak pergi mana pula? Tak apa, lepas ni kita pergi kena laksa pula. Cantik. Bincang. Laksa keluar kat bawah, sekali laksa baru pula nak masuk dalam mulut. Tu tak ada adab dan tak ada akhlak bila bincang. Kecuali siapa yang ada kat sebelah tu, anak kita darjah 2. Kita kata Aiman ada lagi ke tu? Ada apa? Aiman kat sini ni. Okey, tak apa. Sekali kita keluar sama-sama. Tak apalah. Atau kita sembang anak kita ada kat luar. Bunyi apa tu Aiman kat luar tu? Okey ke? Okey apa? Ni pasu jatuh apa? Kita sembang dengan anak kita. Tak apa. Tanpa sebab jangan sembang. Orang dalam tandas, kita dalam tandas, orang mai kat kita bagi salam. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Contoh. Assalamualaikum. Kita dalam tandas kata apa? Waalaikumsalam. Boleh? Sebut nama Allah dalam tandas, hukum dia kalau sengaja dosa, haram. Dengan niat menghina nama Allah. Kalau tidak, hukum dia makruh. Tersebutan tak ingat. Sebut nama Allah tak boleh. Maka apa kita kena buat? Berdiam. Ketuk, kata ada orang. Jangan jawab salam. Apa-apa benda yang melibatkan agama dalam tandas, kalau boleh elakkan. Jangan sebut nama Allah. Jangan bawa tulisan-tulisan yang tulis nama Allah. Kata Syekh Nuruddin, walaupun gambar Masjidil Haram, Masjidil Aqsa, Masjid Nabawi, kita pergi masuk dalam tandas, itu antara kurang adab dia lah. Tasbih tulis nama Allah. Kita punya screen server kat depan tu ada tulis ayat Quran ke apa ke, zikir ke, elakkan. Kalau boleh macam tu, dia kata jangan bawa ringtone Quran. Takut dalam tandas dia bunyi pula. Kita dalam tandas Allahu la ilaha illa wal hayyul qayyum. Kita qari mana pula duk ngaji dalam tandas. Jadi susah. Kalau boleh jangan kita bubuh ayat Quran macam tu. Tidak menghadap matahari, bulan dan tidak membelakangi keduanya, kerana kedua-duanya adalah tanda kebesaran Allah SWT. Lihat fi Islami, terjemahan matan Nabi Syuja' dan Muqaddimah Hadramiyah. Kitab ni tuan-tuan, menurut pengarang Ustaz Muhadir Hafizahullah, dia masa dia buat buku ni, maksudnya dia merujuk banyak kitab-kitab fiqh Syafi'i yang apabila kita baca buku ni macam kita baca beberapa kitab yang lain. Maknanya dia buka matan Nabi Syuja', dia buka bab berkaitan dengan adab tandas, dia tengok apa yang ada dalam ni yang tak ada dalam kitab lain, okey dia ambil, dia buat. Dia tengok Muqaddimah Hadramiyah pula. Lepas tu ambil mana, ambil. Jadi dia rika. Bila kita baca kitab ni macam kita baca beberapa kitab yang lain. Jadi kitab ni rujukan mudah, senang, puas hati dan ada rujukan yang sangat banyak. Dalam kitab-kitab lain ditambah sunat berlindung daripada pandangan manusia. Jangan tunjuk pada orang, macam kita sebut tadilah. Tidak membawa bersama-sama sebarang benda yang ada catat nama Allah, nama Nabi, nama malaikat, Quran seumpamanya ketika buang air. Kalau ada cincin, ada tulis nama Allah, kena buat apa cincin tu? Buka letak kat luar. Tak boleh ustaz, cincin ni saya beli dekat Dubai, cincin mahal. Jadi kena buat apa? Ada tulis nama Allah, cincin tu terbalikkan dia ke dalam, genggam dia. Jangan terdedahkan dia pada suasana ayat Quran tu, jangan dedahkan dia pada suasana tandas tu, tutup dia. Semua nama Allah lah jangan kita sebut di dalam tandas. Kita zahir. Kalau dalam tak apa. Contoh dalam handset kita ada ayat Quran. Ada Quran 30 juzuk ustaz. Saya ada apps Quran, tapi dia di mana? Dia di dalam. Sekarang nampak tak? Tak nampak. Tak nampak tak apa. Jangan kita buka, maksudnya paparan luar tu ada tulis ayat Quran. Masuk je, kalau kita baca tadi, kalau kita nampak, tutup dia. Biar dia hilang. Ada dalam tak apa, tak ada masalah. Dia jangan keluar ya. Kalau dalam kira penat kita. Sebab saya, tuan-tuan, semua kita ada apa? Ada najis dalam perut kita. Ada tak ada? Ada. Kencing ada dalam badan kita? Ada. Jadi boleh tak kita main semayang dengan kencing gitu? Kalau ikut pahaman kita, tak boleh tak. Boleh, tak ada masalah. Dia benda dalam. Jangan najis tu dia keluar, baru tak boleh.
Dia selagi ada dalam, tak apa. Macam tuan-tuan lah. Kalau tidak ni orang hafal Quran tak lebih tandai tau. Sebab apa? Dalam badan dia ada Quran 30 juzuk. Hai. Awak anduk. Hang bukan belajar tahfiz ke? Ya. Orang kencing tepi jalan. Dia tak boleh masuk. Saya hafal Quran tak boleh masuk dalam tandai. Mampu je begitu. Dah. Tuan-tuan pun hafal Fatihah ya, Qul huwallah dan sebagainya hafal tak? Hafal. Jadi bila hafal macam tu boleh tak masuk tandai? Boleh. Jangan baca masa duduk dalam tandai, jangan baca Fatihah, jangan taranum Hijaz dengan jaharkah dan cerkah semua dalam tandai. Yang seterusnya, tidak melihat kemaluan dan najis yang keluar. Kalau boleh kita elakkan melihat najis tanpa sebab. Ada sebab? Boleh. Contoh, tertelan bateri. Kecil-kecil tak pakai bateri. Masa dia tengok besar tu kedai bateri, kedai Eco RM2 tu macam sedap pula dia makan. Doktor kata apa hang ni? Pergi makan bateri tak boleh. Nanti hang kena check setiap kali ambil tandan, hang tengok ada bateri ke tak ada. Kita pun check. Boleh, tak ada masalah. Kesihatan. Ada benda-benda boleh tengok. Tanpa sebab jangan tengok. Kemaluan pun sama. Jangan saja tu belek gitu. Oh, macam ni rupanya. Tak ada kerja. Dia banyak lagi aktiviti yang berfaedah boleh buat. Dia duduk belek pula dia punya M16 dia. Tak payah duduk belek gitu. Melainkan luka, sakit, ada satu benda doktor pun tengok, kita pun boleh tengok. Doktor pun kita boleh bagi tengok. Tapi hari tu ialah dia boleh tengok. Bukan hari. Hari bila? Boleh tengok aurat orang. Boleh Tok Mudim kan. Tok Mudim pun tak boleh tengok aurat orang. Doktor boleh tengok aurat orang? Tak boleh. Tu bila boleh? Doktor boleh masa dia buat rawatan boleh kan. Tok Mudim boleh tengok aurat orang, kemaluan orang. Boleh. Bila? Ketika nak sunat dia boleh. Dah sunat dah semua dah, kita jalan Queensway dia main selak seluar kita. Main tengok sikit awak. Saya Tok Mudim. Tok Mudim pun dah boleh tengok. Memang kita jack muka dia. Nama kata Tok Mudim boleh tengok kan. Bila dia nak sunat boleh tengok. Dah sunat habis dah. 10 minit lepas tu kita dah habis dah. Saya saja ada main keluar tadi, main tengok sikit, tak puas tengok tadi tu, contoh. Tak boleh. Hukum dia haram dan dosa. Kita sendiri pun tak boleh tengok. Orang punya lagi-lagi tak boleh tengok. Eloknya jangan kencing berdiri. Nabi SAW pernah lakukannya, tapi dalam keadaan menunjukkan keharusan. Dua keadaan Nabi kencing berdiri dalam Bahrul Mazi. Satu, tempat tu terlalu kotor, Nabi tak duduk. Dan kedua, ada hari Nabi, kata ulama, dia macam sakit bahagian belakang paha ni, maka Nabi kencing dalam keadaan berdiri, libayani jawaz, untuk menunjukkan kata benda tu bukanlah berdosa masuk api neraka. Kata boleh kencing berdiri. Sebab tu saya bagi contoh tadi, in case orang ramai, keadaan mendesak, kita pun tak tahan nak buka seluar dah, masuk dalam tandas, terlalu tak tahan dah, buka seluar, terbarai di seluar, dia kencing berdiri, boleh, tak ada masalah. Tapi jangan buat selalu. Ketika itu, hari itu, waktu itu, saat itu mendesak, boleh. Andai sekiranya kencing, dia taklah berdosa. Sama macam minum air. Minum air, minum bagusnya, minum duduklah. Janganlah minum berdiri. Masa kenduri raya, ramai orang tak tahu minum berdiri, rasa macam tak ada apa gitu. Budak-budak berlambak tu ada. Kita ajak di kat rumah, kat anak-anak kita minum duduk. Bila main di sini, semua orang lah pakai ambil air, main berdiri, sembang, minum. Saya tengok macam Cina apa tu. Cina macam tu. Jadi tak boleh kisah ke tu apa semua. Duduklah, bukan susah pun. Kadang-kadang pergi sembahyang Jumaat, kadang saya parking kereta ke motor ke, tengok orang ada air, dia minum berdiri. Siti Habat dalam khutbah, tuan-tuan minum air kalau boleh duduk, tak ada lah dosa masuk neraka. Tapi bila kita bawa anak-anak kita duk ajak tak ada boleh duduk, sebaiknya kita duduk. Kalau ada kes menyebabkan kita emergency dan sebagainya, boleh. Tapi ada je kursi nak pergi ambil, boleh je. Jangan je memilih untuk berdiri saja gitu, buat cerita kisah gitu. Tu nampak macam kurang adab ya. Menggunakan alas kaki, maksudnya slipper lah. Kita sedia slipper di surau. Kat rumah kita pun kalau boleh ada slipper tandas. Masuk tandas pakai slipper, masuk tandas pakai slipper. Okey, saya tak mau sentuh dah, sebab persoalan ni dia panjang. Tandas ni banyak dia punya adab dia. Nanti
kita masuk istibrak. Istibrak tu maksud dia adalah kita berdehem. Pengen kencing kita berdehem. Tanbih, jima tanpa istinja. Amalan-amalan fitrah. Kelebihan bersiwak kadang. Okey, sebelum masuk wudu tu ada benda-benda tu lah. Baik. Saya cakap beberapa benda sikit kat tuan-tuan lah. Okey. Yang pertama, selepas isyak sagi ni, kita ada buat tahlil lah. Buat tahlil pada dua nama lah. Dua nama. Satu je saya sampai, satu lagi saya hantar. Jadi tuan-tuan tunggu lah. Ada kita buat tahlil sikit lah. Dia macam ni lah tuan-tuan. Di surau kita ni, kita buat satu pegangan atau mauqif macam ni. Kalau ada siapa-siapa yang meninggal dekat flat kita ni, kat BTR ni, kita tidaklah memaksa dia untuk buat tahlil 3 hari betul-betul, itu tak. Kata meninggal hari tu, jadi pihak surau malam tu ke, kalau ada kuliah dalam waktu terdekat ke, kita akan pesan kat Ustaz Ahmad tu, Ustaz minta buat tahlil ringkas selepas isyak. Ada jemaah kita di sini yang telah meninggal dunia, Ustaz tu akan buat lah. Tuan-tuan nak bawa makanan pun boleh, tuan-tuan tak mau bawa makanan pun tak ada masalah apa. Tak apalah Ustaz, saya nak cari pahala sikit buat makan, kerana bagi makan ke orang, saya hadiah pahala pada ayah, arwah mak saya, ayah saya. Ataupun tak apalah, saya ada rezeki lebih sikit, saya nak buat. Itu tak apa, tak ada masalah. Tak ada siapa pun paksa kita buat makan. Cuba tuan-tuan angkat tangan saya, siapa yang dia kalau tak ada makanan kat surau, kat masjid, dia jadi kelaparan malam tu, dia bersamamu, dia rumah dia tirai, memang tak ada makan, dia susah. Ada? Kalau tak ada makan kat surau, memang dia susah, memang masuk hospital malam ni. Tak ada kan? Ada je makanan. Orang hantar, boleh. Tak hantar, jangan kata tahlil saja, takkan tak nak apa. Dia makan. Tak payah lapar macam tu. Ada? Ada. Hari ni kita baca kat orang, esok orang baca kita. Macam tu lah. Tahlil tu hadiahkan bacaan. Jadi bila kita hadiahkan bacaan, maksudnya bila meninggal itu, dalam waktu terdekat, kuliah tu yang terdekat tu kita ada, kita buatlah. Jadi saya abang, kalau tuan-tuan nak main makanan pun boleh. Kalau tuan-tuan rasa tak mau bawa main makanan, hari pertama awal-awal yang 3 hari tu mungkin kita duduk sedih lagi, kita nak stabil balik. Suami meninggal, isteri meninggal, nak kena susun balik semua hidup bagi tenang sikit. Tak payah, malam tu semua tak payah. Kalau cari makanan, roti canai, sumpuk main apa semua, tenang. Biar lepas 3, 4, 5 hari dah okey, stabil dah, lepas seminggu sikit dah, okey lah kita buat tahlil lah kat surau kita, boleh. Atau tuan-tuan nak kata, tak apalah, hari Ahad ni boleh main rumah lah nak buat tahlil lepas Zuhur, boleh juga. Contoh kan, hari Ahad ada orang, hari lain takut tak ada orang, jadi tuan-tuan nak panggil bahan tahlil di rumah pun boleh, tapi tengok timing yang sesuai lah. Kalau kita di sini pun, kalau biasa kita ada kuliah, kita boleh abang, kita semai lah. Cumanya kalau boleh kita pesan dah lah, waris tu tolong main. Jadi kita nak abang, kita nak buat tahlil arwah pada sekian-sekian orang. Jadi anak dia atau suami dia atau isteri dia, contoh lah, siapa-siapa anak tu, dia ada lah sebagai wakil. Jadi kita baca ke ayah dia, dia pun ada, dia pun boleh tolong amin juga. Jadi tak adil lah, kami doa ke ayah hang tak ada, kami doa ke mak hang tak ada. Hang enjoy gitu, hang tengok mak raja lawak mereka pukul 9 ada gambar slot widuri, slot datang apa aku tak tahu, macam-macam gambar ada. Kita duduk pulun, contoh dia duduk relax gitu. Jadi bagusnya dia pun main sama-sama baca. Itu di surau kita lah. Tuan-tuan nak buat tahlil bila pun boleh, tak ada masalah. Terutama bila ada kuliah-kuliah ni, kita boleh buat juga. Tengok jadual kuliah kita ada kan. Atau saya ingat nanti masa kuliah yang akan datang tu, ingat nak buat kat arwah mak saya lah.
Saya tak apalah, saya bawa main makanan sikit lah. Boleh, tak apa, tak ada masalah. Pesan nanti kita bagi tahu kat ustaz yang kuliah tu, lepas isyak dia buat tahlilkan. Hadiahkan kepada pahala tu kepada arwah mak atau ayah atau siapa-siapa, mak mentua dan sebagainya. Boleh, tak apa, tak ada masalah. Nombor 2, kita ada ceramah jemputan kuliah subuh oleh Al-Fadil Ustaz Mu'ti bila hari Ahad yang last pada bulan ni. Hari Ahad yang last pada bulan ni. Dia balik daripada Yaman, anak muda, bagus, seronok cara dia cakap tu dengan penyampaian yang apa kita kata menyentuh perasaan. Dia macam lebih pada seronok lah tengok dia cakap tu. Ada lah mama orang apa semua jenis baik betul lah. Bila hari Ahad berapa hari bulan? 26 hari bulan. Slot itu setakatlah tak ada siapa lagi nak sponsor makan pagi. Ustaz, saya rasa saya nak belilah nasi lemak. Saya nak bagilah pagi tu 5-60 orang makan nasi lemak yang pagi tu. Boleh, tak ada masalah, bagi tahu. Ustaz, saya nak beli bihun lah buat main. Boleh. Ustaz, saya nak beli kuih tiaw lah. Boleh. Ambil tengok kuih tiaw tu, dia tu masak cincong, masak apa, Islam masaknya duk bantai mana kuih tiaw tepi jalan semua. Bagi lingkup geng masjid main apa semua. Dalam Fatihah tak ingat. Aku tu orang Quran pun tak ingat. Kedah aku tiaw Cina aku tu ya. Mi pun sama. Tanya kau hanya mi kan, kau beli mi kat mana? Tak tahu aku tak mau beli lah. Aku beli tahu ya. Beli tahu. Saya tak tahu lah Ustaz, kuih tiaw Islam tang mana semua tak tahu. Saya bank in lah kat akaun surau, nanti surau beli je lah. Boleh, tak ada masalah. Saya nak sponsor nasi lemak. Nah, saya bagi duit, belilah nasi lemak. Lebih kurang dijangka mai 60 orang lah paling ramai. Tak 60 pun, 30 pun seorang makan bantai dua, dia jadi 60 orang kan. Lepas tu ada sikit, abang nak bantu teh tarik ke apa ke, macam tu. Kalau ada, tuan-tuan nak buat sumbangan, boleh. Nombor 2, mana-mana ustaz yang main ceramah, tuan-tuan cadang nak buat kenduri ke apa ke, nak buat tahlil dan sebagainya, boleh bagi tahu pada Al-Fadil, Abang Fadil gitu. Dia 2 kali Fadil. Boleh beritahu dia. Nanti dia akan adjust segala makanan mak ni ke, nasi Arab ke, nasi kambing gelek ke, kambing golek ke, hang nak gelek sendiri pun boleh ke. Janji bagi tahu Nombor 2, baru ni ada orang bagi tahu kat saya, dia nak buat sedikit pembaharuan. Pembaharuan tu macam mana? Dia kata, Ustaz, masa kenduri kahwin anak saya nak jemput Ustaz tazkirah. Saya kata, wah bagus, ini satu idea yang baik, orang tak pernah buat. Kira apa? Dalam pukul 12 macam tu Ustaz tazkirah sampai 12.20. Dia kata kat saya. Saya kata kat dia, niat hang bagus, tapi situasi tu tak sesuai nak tazkirah. Saya pernah dijemput untuk tazkirah di kedai nasi Arab dulu, ada dekat Sungai Petani tu, ada kedai nasi Arab. Mereka buat buka puasa. Saya kena duduk dalam tu, lepas tu mereka bayar tu RM40 ke RM50 ke RM70 macam tu lah bayar. Ambil lah apa, saya cakap kambing dah, nasi Arab dah, macam-macam semua benda, segala mak nikah lah, aiskrim lah, kek lah apa semua. Saya mula tazkirah 6.45, 6.50 sampai 7.20, lebih kurang 7.30 azan Jadi di situ saya ceramah, di situ ada makanan, di situ ada meja. Jadi saya tengok tazkirah hari tu adalah rubbish dan sampah nama dia. Kerana siapa pun tak dengar ceramah aku. Sebab mereka duk fikir aku nak penuhkan kuota 40 ke 70 ringgit aku bagi you. Dia ni duk ambil nasi, dia tu duk jalan sini, dia ni duk jalan. Anak dia menangis, dia suap anak dia sebab dia nak makan sakit senang, dia suap anak dia siap-siap. Anak dia buat perangai menangis. Kesimpulannya tazkirah tu dia jadi tong sampah. Siapa pun tak dengar. Saya rasa macam ghalat sungguh lah. Aku pun tak tahu, aku ceramah apa pun tak tahu. Dia ni busy, dia tu busy dengan saya buat kesimpulan, aku 4 kali mati pun aku tak akan buat lah ceramah sebelum daripada buka puasa. Di mana? Di tempat orang ambil makan.
Kali kedua, saya kena masa dekat Parit Buntang. Ada satu pejabat kerajaan lah. Mereka buat buka puasa, lepas balik kerja pukul 5, mereka tak balik. Saya start tazkirah pukul macam tu lah, 6.30, 6.45. Sama juga ada makanan, dia ni buat persiapan, bawa family mai, dia jadi tak selesa. Kalau hang nak tazkirah, makanan dekat luar, hang masuk dalam. Hang ambil semua, hang ambil makanan yang masuk dalam. Dengar tazkirah, lepas tu kita bakar-bakar pergi makan. Macam tu nampak lebih beradab lagi lah. Dia nilai majlis ilmu tu lah. Saya tu tak ada apa tuan-tuan. Majlis ilmu tu macam tak ada nilai macam tu. Jadi yang nombor 3, saya tak akan ambil ceramah bila tahu. Selepas berarakan Maulidur Rasul, pada hari Maulidur Rasul pagi, tu tak akan ambil ke. Sebab dia akan jalan sallallahu alaihi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, mai dah 1 jam, semua gila, super tak larat ya. Semua duduk makcik-makcik duduk terkangkang belakang tu dengan bawa kipas ke tu apa semua. Hang ceramah maulid, memang hang ceramah tu tak ada satu manusia apa akan dengar. Budak-budak main basikal, minum air mineral habis, balik atas kepala kawan dia balik atas kepala, kena atas kepala penceramah. Semua aku dah kena dah. Jadi saya ingat di hati, hang panggil aku ceramah, lepas perarakan aku tabuh hangpa 3 suku maut. Aku tak akan main dah. Sebab siapa pun tak dengar, sebab orang tak larat dah, letih dah. Saya kata hangpa jalan dulu, hampir tak larat, hampir makan nasi daging apa semua, berguling golek dah semua. Malam aku main ceramah. Hang main dengar ceramah aku, hang jangan ceramah masa perarakan. Itu orang tak larat nak dengar. Melainkan ceramah dulu baru perarakan. Tu okey. Sebab semua duk steady lah, tak semangat lah. Baju-baju hutang sampai atas lah, hutang kerih dah, hutang kali-kali dah, semua okey lah, semangat lah. Orang dengar ceramah tu okey. Dah balik, mereka ada fikir nak makan dah. Dia ni bila nak buat melingkuk dah ni kami nak makan dah ni, mereka duk tepuk-tepuk jam semua, tu menunjukkan mau melingkuk bang, siapa pun takkan dengar. Jadi fobianya saya kata kat pakcik tu, Pak Haji jangan buat lawak 12 sampai 12.30. Bukan kata orang, hang pun takkan dengar ceramah aku. Sebab hang nak ceramah kat mana? Hang nak salam orang duk main. Hang pun dah tempah baju dah, poket dia extra large punya, nak bawa duit seluar macam reggae, 17 poket dah, nak lempak semua duit dalam tu. Hang nak dengar ceramah aku? Tetap. Dan hang tak mau dengar, siapa nak dengar? Betul juga. Kita start awal 11.45 sampai 12.15. Dia kata saya kata, hang bayang, hang tuan rumah 15 minit lagi nak majlis nak bermula, 15 minit lagi last finalnya persiapan ni. Ada tak hang nak dengar ceramah aku? Takkan dengar. Adik-adik hang pun takkan dengar, siapa pun takkan dengar. Betul nak baca nak? Hang tak payah buat apa, habuk tazkirah. Hang kenduri sampai menerap atas meja. Malam hang bawa anak penentu hang main ceramah. Anak menentu hang tak main dia malam pertama malam pasal nak main masjid kat ceramah tu. Dia nanti duduk di rumah lantak dia. Hampa anak beranak hampa main lah masjid malam. Waktu yang tenang. Ada orang request dekat saya, ustaz boleh tak tolong baca doa? Tak apa. Bukan nak pergi mana. Boleh tak baca doa masa majlis kenuri kahwin? Yang ni banyak sangat orang request. Saya abang kat tuan-tuan lah. Saya ni bukanlah tak mau doa dalam majlis. Wah, saya ni agak sensitif dengan beberapa benda. Kalaulah majlis kenuri hang ada bersanding, macam mana aku nak doa dalam majlis tu? Lepas tu pula kadang-kadang dalam kenduri hang tu, hang pasang lagu macam nak terkoyak dewan tu, debung, lagu orang putih, lagu Hindu, lagu Hindustan, lagu Cina, mana-mana orang tak tahu, tak glamour pun dia bubuh kok. Sebab apa? Lagu tu viral. Ni semua siapa punya kerja? DJ hantu ayak ni yang berpanggil mentah apa-apa main DJ semua. Punya berlambak DJ bertakwa, beriman semua yang panggil DJ tak apa-apa, pasang lagu apa semua. Gila-gila main lagu. Lepas tu dia jumpa saya tengah makan ke tu. Ustaz, boleh tak saya lepas Ustaz makan? Ustaz main doa pula. Allah, macam mana saya nak doa? Tuan-tuan, sini bersanding, nak suruh aku doa apa? Dia tu sanding tudung pun tak pakai, duduk atas tu.
Yalah, hak main ceramah ni anak hang bukan main kuliah apa, dia bukan tahu apa. Anak lagu anak lah. Ada hak bagus hang tua yang nak buat macam mana, ada anak dia bukan aku. Dia duduk situ ditudung pun tak pakai. Hang nak suruh aku doa apa? Ya Allah, berilah keberkatan pada majlis kenduri ini. Kau satukanlah mereka seperti mana Yusuf dan Zulaika, ninja Zulaika. Tudung pun tak pakai. Hang nak tunggu aku kena azab atas kepala. Yang ni besar terjatuh atas kepala aku. Memang confirm lah. Dan ada lagi doa, ya Allah, kau berilah satukanlah mereka ini seperti mana Nabi sallallahu alaihi wasallam Khadijah nak sebut pun tak ada hati. Malaikat nak bawa rahmat, malaikat pun tak tahu tang mana nak bawa rahmat ni, tak tahu tang mana nak bawa rahmat. Lepas tu nak suruh aku doa pula. Allah, bukanlah saya ni figure sangat. Saya takut bila saya doa, orang kata apa? Oh, ustaz pun doa, dia sanding tu okey lah kot. Dia ustaz doa kan okey lah kot. Oh, lagu gila-gila mah, ustaz ni boleh doa pula. Oh, lagu-lagu ni kan tak apa kot, ustaz ni boleh doa. Orang kala ni pegang ustaz ya. Tambah janggut pula 2 kilo macam ni. Orang tak ada ni kan betul kot, janggut banyak takkan nak ranjau orang. Macam tu aku kena murah betul ya. Ada live band Kugiran. Ada live band Kugiran, hari-hari main masjid, muka duduk depan sekali. Kitab ni, kulit ni hancur 4 kali botol stick, bawa balik selotipnya besar, beli kat DIY pun orang tu. Kugiran kenduri kahwin. Saya nak abang hang main hari-hari main masjid, bagilah sedikit beza dengan orang tak pernah main masjid, tak sembahyang, tak main kuliah. Hang tak boleh ke tunjuk sikit beza kenduri hang dengan dia? Tak tahu kenduri main masjid kan, hang selalu main masjid, main surau. Biarlah kenduri hang ada beza sikit. Hang buat kenduri pukul 12. Takkan hang, kalau kata lagi marah pula, boleh dia kata, takkan hang tak ada otak. 1.5 ketibaan pengantin tu apa? Tu apa tu? Manusia ke apa? Orang azan kot. Hayya ala solat. Hang cari dewan di Pulau Pinang ni mana tak ada surau, tak ada masjid. Semua keliling mesti dengar ayat. Hang buat di hotel tak dengar. Hotel pun dengar agak. Azan di surau, di masjid, di Pulau Pinang. Hang buat kenduri tang mana? Hang beritahu. Semua tempat ada. Mesti dengar azannya. Takkan pengantin tu turun letak kaki di bawah, geng kompang duk tunggu dah 1.5. Dia pun tak selesa pengantin nak main. Memang ditulis di kad asal 1, dia main 1.5 sebab jam. Itu lain lah cerita. Lain pun hang duduklah dalam kereta asal, jangan berselisih dengan azan. Hang nak buat kompang tu, kompang di pal hayya ala solat, sini kompang di perlu prak masuk betul lah. Dalam suasana tak apa-apa tu, hang nak suruh aku doa pula. Doa apa? Orang nak pergi masjid, orang tengok dia ni apa ni, ustaz apa, orang duduk semayang, dia duduk doa kat pengantin dia ni pula. Lepas tu selawat pula. Dia tu main-main kat depan tu tak boleh masuk lagi, kena selawat. Situ hayya alal falah. DJ, saya tengok DJ ni mau betul-betul mau cekak baju dulu. Dia peranan besar tu. Dia kata okey tuan-tuan, kita tunggu sat, ada azan, pengantin minta tunggu sat dulu, kita bagi ruang dan hormat pada azan dulu. Tu baru DJ canggih. Ni DJ hantu ayat tak tahu apa. Ketibaan pengantin, situ hayya ala solat, sini ketibaan pengantin. Itu selawat pula, Allahumma salli ala sayyidina. Mau bagi dalca atas kepala hang. Sabarlah dulu. Tu gaya kenduri pukul 12. Letiang sikit lah, marah kan. Kenduri pukul 6, kenduri petang kan, pukul 6 bercun-cun azan maghrib pengantin sampai. Hang nak semayang time bila maghrib? Hang 7.30 hang main. Muka hang make up betul. Hang duduk di atas tengah amak. Perempuan tak apalah, ada hari boleh semayang, ada hari tak boleh semayang. Hang lelaki hari apa tak boleh semayang. Kalau orang sama hang raja sehari, hang yang jadi bengong tiap hari. Hari ni hang raja, hang kena habaq, saya tak boleh main 7.30, saya mesti semayang dulu. Hang pi semayang kat surau dengan kerih-kerih gitu, hang jadi tok imam ke, jadi makmum ke, orang kata bau keberkatan dalam kenduri kahwin. Betul-betul sharp azan maghrib dah pendek. Zuhur tadi tu kita consider lah panjang waktu, dia boleh lari pi ke apa ke. Itu semua kena ambil tahu. Perempuan boleh make up siap-siap, tapi kalau pondan make up kat hang, batal lah wudu.
Tak boleh panggil pondan mau make up. Dah dia sebiji macam perempuan tak apa. Dia sebiji macam perempuan apa? Dia punya meter TNB semua fungsi elok, wiring semua elok tau. Dia spark mampu keras bawah. Tak boleh buat pasal ke tu. Wiring semua elok. Dia lelaki ke perempuan ke, tukar jantina ke, lain jantina pegang batai wudu hang. Macam mana nak sembahyang? 450. Hang nak basuh muka hang untuk wudu dan hang terpaksa burn 450 hang. Agak-agak tuan-tuan bagi tahu saya, orang make up sampai 450 ke 600 ringgit, ada dia nak cuci muka dia semata-mata nak ambil wudu, kemudian dia nak make up balik sekali lagi 450 sekali lagi lah. Jarang lah. Dah hang panggil make up tak apalah. Biasalah hang kenuri bila-bila sekali kan, kali hari. Make up tak apa. Ambil wudu siap-siap. Jangan main betul-betul waktu orang sembahyang. Time kenuri tu bagilah ada beza sikit dengan orang lain. Kita pun tak tahu main betul ke main masjid ke, betul ke tak main masjid ke. Satu lagi, hang sebagai anak, bapa hang tiap-tiap hari pergi masjid, hang ada sedikit lah sense kesian lah kat bapa hang. Saya tak tahu ustaz, anak saya buat. Saya tak tahu ustaz, ni anak saya buat, anak saya buat, anak saya buat. Anak lah ni semua bapa duduk tepi, bapa old school, bapa tak tahu apa. Ni semua kami ni, saya tak buat semua benda. Dia pula duduk main masjid. Ustaz, anak saya nak kenduri, ustaz main lah. Ustaz main, dia tu Tok Imam main, daddy main, daddy main. Muka bapak saya tengok kadang-kadang pergi muka je malu lah. Dia duduk kuliah, dia dengar benda ni. Bila kita pergi kenduri dia macam tu. Dia rasa apa? Dia rasa kalau boleh ustaz tak payah main lah. Abang yang masjid tak payah main lah. Sebab hang keadaan tu, anda tahu bapa hang watak macam tu, korbanlah sikit 2-3 benda. Boleh lah. Saya tak kata mesti panggil Hijaz Rabbani buat live, tak ada. Korang-korang sedikit beza orang tahu. Oh, ni kenduri orang mengaji, ni kenduri orang tak mengaji. Dia tahu beza sikit. Hang dah tahu orang duk makan geng-geng tu semua. Hang tak payahlah hantar awet tak pakai tudung main hantar ni apa, goodies kenduri kahwin semua tak payahlah. Tu Tok Imam ko, dia tu amai ke tu, markah pula main tang ni pula. Dia tu suap nasi pun tak masuk dalam mulut lah. Jadi tu suap isteri meninggal dah 13 tahun lah. Lepas tengok markah lawa pula, main tak pun nak telak pula. Itu pula abang makan lah, abang mam, abang. Itu 67 hang panggil abang. Nasi tak masuk mulut dah. Tu lah. Hang lah bagi bunga telur, mata panggil markah main bagilah. Sebab apa? Sebab mereka ni geng masjid, geng surau. Bila mereka ni main paling tak ada, hang tutuplah lagu terus lah. Kawan bapak aku semua main. Biasa lepas Zohor geng-geng masjid nanti main. Hang ketak sangat nak bawa lagu Hindustan. Contoh kan, geng masjid main, tutuplah lagu. Berlakon pun tak apalah, masa geng masjid main buka lagu baik-baik pun tak apalah berlakon. At least hang ada sedikit rasa hormat pada orang main masjid surau tak ada. Punya kuat lagu. Kita cakap dengan dia pun tak dengar. Oh, yang apa? Tutup habis main masjid Kapur Rawa, kenduri kat sebelah Balai Rakyat. Waladhdallin semai isyak. Amin. Tepung. Begini. Kita tangan. Tok Imam tu macam main kepala dah goyang. Kuatnya lagu Hindu, lagu Hindustan. Tuhan sendiri dengar kat rumah semua dah lah. Tak payah tunjuk kat orang semua. Macam hang seorang yang tahu lagu Hindustan semua. Sedikit beza. Kita nak cari keberkatan dalam perkahwinan. Pergi nuri balik mai doa. Apa doa? Mahizin aja itu. Barakallahu lakuma wa baraka alaikuma wa jama'a bainakuma fil khair. Itu doa kalau pergi nuri kahwin. Jangan ni nasi tak sedap, daging gerai, ayam hangin, pono hitam, maplay tinggi, maplay hitam, dia tak sesuai, lighting tak sesuai. Tu semua ambil pasal hang kenuri anak hang buat lighting bapak stadium yang bubuh tu bagi settle. Kena orang pi, alhamdulillah tahniah dapat menantu hitam, menantu putih, menantu pendek, menantu apa ke baik ada dia berkenan di kahwin. Hang ada isteri yang berkenan, hang kahwin dengan isteri yang fankihu ma tabalakum minan nisa'i mathna wal thulatha wa ruba'. Hang suka mana punya perempuan, hang kahwin. Hang suka dia, hang kahwin. Dia kahwin sebab apa? Dia suka. Hanya kata apa kahwin hitam. Allah, hitam ni tinta JPG pun tak lepas. Dia suka dia kahwin. Hang suka, hang kahwin. Tetapi Afrika, perempuan Afrika je ni.
Konyol sini, telinga dia sebelah sini. Tengkuk ni bunyi. Vietnam ni orang asli Vietnam. Oh, ni banyak gitu. Muka tengok takut, rambut keriting gitu. Kalau bawa main kat Pulau Pinang tuan-tuan kenal tak? Tak apa. Awal-awal masih tak apa. Kita start kereta hati belum. Tapi orang lelaki di kampung dia fight pasal dia ni. Oh, aku nak dia ni, aku nak macam dia paling jambu di kampung tu. Sebab dia berkenan, dia suka, dia kahwin. Macam itulah bangsa berkembang seluruh dunia. Sebab Allah bagi keinginan orang mata tak sama. Jadi bila kita pergi kenal orang tu dapat menantu, kita doa insya-Allah keberkatan majlis. Kalau lawa tak pentinglah tuan-tuan. Penting pandai tu mau elok. Tapi tengok mahkamah syariah budak-budak 28, 29, 30. Muka macam ni. Pisah ke? Muka tok kita dengan muka tok kita macam ni. Hak mau kita 73. Tak comel pun muka besar tua-tua tu kan. Tapi hidup bahagia dengan tok orang kita. Sebab apa? Sebab rajin, bagus, jaga suami semua elok-elok. Kita balik rumah tok tengok pukul 5 dia bangun lah, buat nasi lemak lah, apa semua macam-macam lah. Isteri kita 10.30 tak pergi tidur lagi. Kita telefon dia kata, abang kat mana? Lagi balik beli nasi lemak dengan tu tidur. Dia suruh kita beli nasi lemak 10.30 pagi. Hatu yang bagi kat dia 25,000 dulu. Hatu. Okey, banyak aku nak boleh tiap malam ni, lama tak kuliah kan. Jadi itu saja. Hari Sabtu saya ada forum. Saya Ustazah Zawiyah. Ustazah Zawiyah tu 90-an dia rajin masuk TV tu. Dia main forum saya di Masjid Sungai Tiram, Masjid Mustafirin selepas maghrib. Saya dengan Ustazah Zawiyah daripada Kuala Lumpur. Tajuk media sosial dan apa tajuk dia? Dan runtuhnya akhlak remaja dan anak-anak. Dia tahu sebab dia moderator malam tu. Malam ni dia buat baik, dia macam tak tahu apa, dia buat rakaman. Nanti dia akan jadi moderator. Okey, itu saja saya nak abang tuan-tuan. Nanti lepas isyak kita buat tahlil ringkas lah. Tuan-tuan yang balik ada makanan disediakan kita insya-Allah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi ajma'in. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilma. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi ajma'in. Alhamdulillahirabbil alamin.